Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Wan Hasmah Wan Teh serta rakan-rakan seperjuangan. Kami dari Kumpulan 5 yang terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan. Ahli kumpulan yang pertama ialah Nur Fatin Aina binti Muhammad Zalani iaitu saya sendiri. Ahli kumpulan yang kedua ialah Nur Huda Fatini binti Zainal. Dan ahli kumpulan yang terakhir ialah Nur Adriana Fazrul binti Abdul Hafiz. Pada hari ini, kami akan membentangkan tajuk dengan merujuk telemovie adaptasi bertajuk Pendoa Yang Ikhlas 2019, arahan Wan Afzam Wan Daud, bentangkan persamaan dan perbezaan yang terdapat di dalam telemovie dan cerpen yang diadaptasi. Bagi pengenalan, saya akan menceritakan tentang definisi cerpen dan juga definisi bagi adaptasi. Definisi cerpen ialah diambil daripada perkataan cerita pendek. Cerpen ini didefinisikan sebagai cerita yang berdasarkan fakta dicampur dengan imajinasi. Definisi adaptasi pula ialah satu proses pemindahan teks sastra daripada satu genre kepada genre yang lain. Adaptasi ini juga merupakan satu perubahan bentuk dari bentuk novel ke bentuk filem. Terdapat beberapa perubahan dari segi bentuk luaran dan juga dalaman. Misalnya, dari segi struktur, plot, watak, fungsi dan sebagainya. Seterusnya, saya akan memberikan pengenalan tentang cerpen Pendoa Yang Ikhlas dan juga telemovie Pendoa Yang Ikhlas. Cerpen Pendoa Yang Ikhlas ialah satu cerpen yang ditulis oleh Azizi Haji Abdullah yang merupakan pemenang bagi SEA Award 1988. Cerpen ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang dicetak pertama kali pada tahun 2020. Cerpen Pendoa Ikhlas ini merupakan salah satu cerpen daripada 16 buah cerpen keseluruhan daripada buku yang berjudul Pendoa Yang Ikhlas dan juga penubuhan ataupun pembukuan buku ini diinspirasikan oleh bapa Azizi Haji Abdullah sendiri iaitu Haji Abdullah Madya. Bagi telemovie Pendoa Yang Ikhlas pula diarahkan oleh Wan Afzam Wan Daud dan ditulis skripnya oleh Amin Mashhur. Telemovie Pendoa Yang Ikhlas ini ditayangkan pada 27 Oktober 2019 terbitan RTM dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka. Bagi sinopsis cerpen pula, cerpen ini mengisahkan tentang hal kekeluargaan yang sangat dekat dengan masyarakat lebih-lebih lagi pada awal tahun 80-an. Watak utama dimainkan oleh seorang bapa tua yang diberi nama Haji Tamin. Haji Tamin dikisahkan mengalami dilema untuk menentukan arah kehidupannya setelah kematian isterinya. Perkara yang lebih merusingkan lagi, anak-anak beliau sendiri menyuruh beliau berhenti daripada pekerjaannya. Hal ini kerana cerpen ini mengetengahkan tentang pengorbanan dan juga kegigihan seorang Haji Tamin mengerjakan kerja hakikinya sebagai seorang ahli politik dan juga juri nikah. Cerpen ini juga mengetengahkan watak isteri Haji Tamin yang sangat taat dan patuh kepada suaminya. Taat setia isteri Haji Tamin ini yang tidak berbelah bahari sentiasa menjadi tauladan kepada anak-anaknya dan juga masyarakat sekeliling. Pada pertengahan cerita terdapat pelbagai konflik yang dihadapi oleh watak utama. Konflik ini bermula setelah Aziz, anak bongsu Haji Tamin sendiri mula merasakan pelibatan bapanya dalam bidang politik tidak menguntungkan. Beliau mengambil langkah untuk menyuruh Haji Tamin meninggalkan dunia politik. Setelah itu, terdapat juga konflik antara watak utama dan juga orang sekeliling. Perkara ini dikatakan demikian kerana terdapatnya pengaruh masyarakat setempat yang menganggap Haji Tamin sudah tidak relevan untuk menjadi juru nikah di kampung tersebut. Haji Tamin sendiri tidak akan menikahkan pasangan yang tidak membuat pernikahan mereka di masjid. Beliau amat menekankan kepentingan institusi masjid di kampung beliau. Pelbagai perasaan yang dialami oleh Haji Tamin pada fasa tersebut. Setelah itu, anak beranak Haji Tamin kemudiannya merancang pelbagai penyelesaian terbaik untuk bapa mereka. Cerita ini berakhir dengan keputusan Haji Tamin yang akhirnya ingin meletakkan jawatan sebagai juru nikah. Akan tetapi, terdapat satu syarat yang diletakkan iaitu beliau sendiri ingin menikahkan anaknya Aziz dengan pasangannya. Maka dengan itu, pernikahan Aziz dan juga pasangannya dipercepatkan dengan pernikahan itu dinikahi sendiri oleh Haji Tamin. Persamaan yang terdapat antara telemovie dan cerpen Pendoa Yang Ikhlas ialah yang pertama kita boleh lihat persamaan dari segi pengekalan tema dia. Tema yang digunakan dalam telemovie dan cerpen Pendoa Yang Ikhlas adalah tema yang sama, iaitu
mengisahkan ketekunan seorang bapa tua yang menjalani kehidupan sebagai seorang jurunikah dan imam. Selain itu, seorang bapa tua yang sangat aktif dalam aktiviti-aktiviti politik. Kedua, kita boleh lihat dari segi pengekalan watak. Watak dalam cerpen dan telemovie adalah watak-watak yang sama. Seperti watak bapa. Aku iaitu pengarang, kakak, abang-abang, besan-besan, cucu-cucu dan bakal isteri. Bukan sahaja watak yang digunakan sama, tetapi nama-nama watak yang digunakan juga sama. Contohnya, bapa ialah Haji Tamid, aku Aziz, kakak Kak Limah, abang Karim, besan-besan antaranya seperti Usop dan bakal isteri adalah Zaleha. Persamaan antara cerpen dan telemovie Pendoa yang Ikhlas yang ketiga kita boleh lihat dari segi pengekalan adegan dan konflik. Antaranya, Aziz menulis surat meminta bapa berhenti daripada bergiat dalam politik. Isi kandungan surat yang Aziz tulis tu dalam cerpen dan telemovie adalah isi kandungan yang sama. Yang berbunyi, "Pak, anak anda harap Pak berhentilah daripada politik. Sudah lama Pak masuk politik. Sedangkan anak ayam subsidi seekor pun Pak tak pernah dapat. Pak sudah tua, nyanyok dalam politik buruk padahnya. Lebih baik Pak tumpukan saja jadi imam dan jurunikah." Yang kedua, kita boleh lihat dalam adegan atau konflik, Aziz melihat buku bank bapa. Tujuan Aziz berbuat sedemikian kerana Aziz ingin melihat jumlah duit yang telah Pak gunakan ke arah politik. Antara situasi yang sama di dalam cerpen dan telemovie ialah Kak Limah tiba-tiba muncul di depan pintu bilik bapa sambil berkata kepada Aziz, "Curi tengok harta benda Pak." Persamaan yang boleh dilihat di dalam cerpen dan telemovie Pendoa yang Ikhlas adalah adegan Kak Limah bertanya berkenaan surat yang dihantar oleh Aziz. Situasi ini berlaku di meja makan sewaktu Aziz ingin menjamu selera. Kak Limah bertanya kepada Aziz, "Kau hantar surat apa pada Pak? Pak kata apa? Kau kata apa?" Aziz pun menjawab, "Aku tak kata apa-apa pun." "Alah, aku suruh Pak jangan berpolitik lagi. Salah. Pak marah ke?" Kemudian Kak Limah menjawab, "Kau tahu lepas Pak baca surat kau, esok Pak terus letak jawatan dalam politik." Kemudian adegan dan konflik yang seterusnya ialah bapa hanya melakukan upacara menikah di masjid sahaja. Haji Tamin berkata bahawa setiap pernikahan hanya akan dilakukan di masjid sahaja. Bapa ataupun Haji Tamin ni, dia pernah menjerkah sahabatnya sendiri yang meminta Haji Tamin ni untuk menjadi juru nikah yang akan dijalankan di rumahnya. Antara dialog yang menarik di sini adalah Haji Tamin ada marah dan mengeluarkan kata-kata, "Masyarakat sekarang ingin mendirikan masjid, tetapi kenapa tak dirikan masjid di dalam masjid?" Seterusnya, seorang penduduk kampung merayu agar bapa menikahkan pasangan pengantin di rumah tetapi tidak dilayan oleh bapa. Situasi ini berlaku apabila ada seorang penduduk kampung datang ingin menjemput bapa supaya bapa ni boleh menjadi juru nikah di rumah pasangan pengantin. Tetapi bapa tidak melayan, bapa tidak mengendahkan permintaan seorang penduduk kampung itu. Dan akhirnya rombongan pengantin datang membawa dulang hantaran dan akad nikah berlangsung di masjid juga. Seterusnya ialah bapa jerkah pada satu Jumaat. Situasi ini berlaku apabila Haji Tamin mendengar anak-anak jemaah bercakap belakang tentangnya. Kemudian Haji Tamin ni jerkah, "Kalau aku ni dah tua, dah tak layak, cari orang lain. Aku ni bukan kemaruk. Apa, aku nak tolong dirikan masjid kamu semua? Kalau sudah nampak aku nyanyok, cari ganti aku." Seterusnya, adegan dan konflik yang ada persamaan dalam cerpen dan telemovie Pendoa yang Ikhlas ialah orang kampung menyuruh bapa berhenti menjadi juru nikah. Ini kerana sudah banyak orang kampung berkata berkenaan bapa sebab pernah situasi Tuan Kadi tolak surat nikah kerana Haji Tamin ni tidak tanda tangan. Sebelum daripada kejadian Haji Tamin tidak tanda tangan, ada kes di mana Haji Tamin ni tidak menulis nombor kad pengenalan pengantin lelaki. Siapa yang ingin memberitahu Pak agar berhenti menjadi juru nikah?
Waktu ni adik-beradik Aziz berkumpul dekat ruang tamu rumah bapa dan mereka waktu ni tengah bercakap berkaitan isu yang hangat diperkatakan berkenaan dengan bapa mereka, iaitu bapa mereka ni sudah tua untuk menjadi jurunikah, sudah nyanyuk. Jadi sewaktu ni mereka adik-beradik berbincang berkenaan dengan isu ni supaya antara adik-beradik tu ada yang berani bersuara memberitahu bapa supaya menyuruh bapanya berhenti menjadi jurunikah. Kita dapat lihat dekat sini, abang dengan kakak Aziz ni tidak berani untuk bersuara dan pengakhirannya ialah Aziz sendiri yang memberitahu bapa. Pada malam itu juga, selesai sahaja bapa sampai dekat rumah. Setibanya bapa dekat rumah, abang-abang dan kakak Aziz ni terus. Mereka masing-masing meminta diri untuk pulang ke rumah. Dan dekat situ tinggallah Aziz dengan bapa sahaja. Aziz dengan berani bersuara memberitahu bapa suruh berhenti menjadi jurunikah. Aziz berkata lagi, bapa sudah tidak sesuai lagi. Ramai orang sudah berkata, Pak pun sudah menerima surat layang. Bukan 1 surat layang, bukan 2 surat layang. Tetapi Pak sudah terima 3 surat layang. Persamaan yang kita boleh lihat dalam cerpen dan telemovie Pendoa Yang Ikhlas ialah dari segi pengekalan akhir cerita. Pengekalan akhir cerita ni dalam cerpen pun sama, dalam telemovie pun sama, iaitu telegram sampai kepada Aziz. Dalam telegram tu, dia memberitahu Aziz supaya segera pulang ke kampung. Setibanya Aziz dekat kampung, Kak Limah memberitahu Aziz bahawa Pak suruh Aziz segera menikah dengan Zaliha. Jadi Aziz ni tertanya-tanya kerana sepatutnya majlis Aziz dan Zaliha akan berlangsung lagi 5 bulan. Seterusnya ialah Pak menjadi jurunikah Aziz. Sebelum akad nikah ijab kabul, Pak bertanya kepada Aziz tentang rukun nikah dan tanggungjawab seorang suami terlebih dahulu. Selepas sahaja ijab kabul ataupun akad nikah, Pak membaca doa dengan bersungguh-sungguh. Doa yang dibaca oleh Haji Tamin kepada setiap pasangan adalah doa yang sama, iaitu doa ini dibaca sewaktu Haji Tamin dan isterinya bernikah. Dan doa ini dibacakan kepada setiap pasangan manusia yang akan melahirkan generasi, kepada setiap pasangan manusia yang akan melahirkan generasi soleh dan tidak terkecuali doa ini dibacakan kepada anaknya sendiri. Aziz dapat melihat bapanya membaca doa ini dengan penuh keikhlasan dan penghayatan sehingga Aziz dapat melihat air mata mengalir di pipi bapanya. Dan pengakhiran cerita ni adalah sama. Dari segi cerpen pun sama, dari segi telemovie Pendoa Yang Ikhlas pun sama. Iaitu pengakhirannya, kita dapat lihat bahawa bapa ni dia menjadi jurunikah kali terakhir. Iaitu kali terakhir dia menikahkan anaknya sendiri. Dan kita dapat lihat doa yang Haji Tamin bacakan ini adalah doa yang bersungguh-sungguh. Kerana doa ni ada doa untuk keluarga, keselamatan kita di dunia dan di akhirat, kebahagiaan dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhuda Fatini binti Zainal, nombor matriks 22302398. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang perbezaan cerpen dan telemovie Pendoa Yang Ikhlas. Perbezaan yang pertama ialah perbezaan plot cerita, iaitu permulaan. Permulaan bagi cerpen terkandung dalam buku surat 167 sehingga 169. Ianya menceritakan kisah kehidupan bapa selepas kematian isterinya setahun yang lalu. Bapa benar-benar sudah tua dan tiada siapa yang menafikan hal tersebut, baik keluarga maupun masyarakat kampung. Bapa juga berjalan menggunakan bantuan tongkat. Seminggu selepas kematian emak, Aziz telah menulis surat kepada bapa untuk berhenti berkiat dalam bidang politik. Aziz meminta bapa untuk fokus menjadi imam dan jurunikah. Hal ini kerana politik tidak menguntungkan apa-apa dan bapa sudah tua. Namun, surat itu tidak dibalas oleh bapa. Setelah 2 minggu, Aziz akhirnya pulang ke kampung. Permulaan bagi telemovie adalah pada minit ke-11 saat sehingga 8 minit dan 32 saat. Permulaan babak yang pertama adalah babak Aziz meminta maaf dan memberi nasihat kepada bapa agar berhenti bergiat di dalam bidang politik. Seterusnya, babak di mana bapa pergi ke pekan untuk menggunting rambut.
Di dalam babak ini menunjukkan bahawa bapa terkenang memori bersama isterinya ketika dia demam. Isterinya selalu berpesan supaya rambut jangan disimpan panjang. Seterusnya, babak di mana bapa menaiki teksi sambil mendengar berita berkaitan politik di radio, iaitu berkaitan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah memulakan langkah ke arah pembangunan industri berat dan projek pengeluaran kereta nasional Malaysia. Di samping itu, bapa Kak Limah menegur bapa supaya tidur di rumah bukan di masjid. Hal ini kerana Kak Limah dan adik-beradik semua risau bahawa orang kampung kata mereka tidak pandai menjaga bapa. Namun, bapa hanya terdiam sejenak dan berkata agar tidak perlu mendengar kata-kata orang lain. Kak Limah juga memberitahu bahawa dia juga merindui emak. Babak yang terakhir adalah babak Aziz pulang ke kampung dengan keretanya. Aziz disambut oleh Kak Limah dan memuji kereta Aziz yang berkilat-kilat. Mereka berdua telah berbual tentang beberapa isu. Perbezaan yang kedua ialah perbezaan latar tempat. Dalam cerpen pada muka surat 170, Kak Limah telah dinyatakan duduk bersila di bendul pintu. Namun, di dalam telemovie, babak Kak Limah adalah dia sedang duduk di meja makan bersama Aziz pada minit ke-44 minit dan 24 saat sehingga 45 minit dan 25 saat. Perbezaan yang ketiga ialah perbezaan dialog dan skrip. Hal ini dikatakan kerana penggunaan kata atau ayat yang berbeza serta berlaku penambahan skrip walaupun babak yang sama. Contoh yang pertama, di dalam cerpen, dialog yang digunakan adalah curi tengok harta meredak Pak, kata Kak Limah pada muka surat 169. Manakala dalam telemovie pula skripnya adalah tengok harta benda bapak kata Kak Limah pada minit ke-43 dan 43 saat. Di sini jelas dilihat kataan curi dan tengok membawa makna yang berbeza pada kata dasarnya, walaupun ayat di dalam dialog dan skrip yang digunakan membawa maksud yang sama. Contoh seterusnya ialah dialog yang digunakan, "Kau hantar surat pada Pak?" tanya Kak Limah pada muka surat 170. Manakala di dalam telemovie skripnya adalah, mu ada tulis surat pada Pak kan? Kata Kak Limah pada minit ke-43 dan 45 saat. Di sini kita dapat perbezaan bahawa kata hantar dan tulis membawa maksud yang berbeza pada kata dasarnya, tetapi skrip dan dialog yang digunakan membawa makna yang sama. Contoh yang ketiga adalah dialog masih kekal, cuma berlaku sedikit penambahan dialog. Contohnya, di dalam cerpen, "Itu aku tak tahu," kata Kak Limah pada muka surat 170. Manakala di dalam telemovie skripnya, "Itu akak tak tahu. Tapi kan, kau bagi bapak surat, bapak bagi kau kereta," kata Kak Limah pada minit ke-44 dan 55 saat sehingga 45 minit dan 0.5 saat. Seterusnya, di dalam cerpen dialog yang digunakan adalah pendek, iaitu contohnya, "Tak tahu fungsi masjid, jerkah bapa," pada muka surat 172. Manakala dalam telemovie skripnya panjang. "Mudah bagi kamu, selesa sangat ke rumah kamu tu. Apa masjid ni tak selesa bagi kamu, jerkah bapa," pada minit 8 minit dan 44 saat sehingga 10 minit dan 35 saat. Di sini berlaku perubahan dialog kepada skrip yang lebih panjang. Perbezaan yang keempat adalah penambahan skrip dan babak di dalam telemovie Pendoa yang Ikhlas. Penambahan skrip dan babak yang pertama adalah pada minit ke-7 dan 3 saat sehingga 8 minit dan 32 saat, iaitu babak di mana Aziz pulang ke kampung dengan keretanya. Aziz disambut oleh Kak Limah dan Kak Limah memuji kereta Aziz berkilat. Mereka berdua telah berbual tentang beberapa isu, antaranya isu bapa tidur di masjid dan jualan kuih Kak Limah yang laku. Penambahan skrip dan babak yang kedua adalah pada minit ke-10 dan 45 saat sehingga 12 minit. Babak di mana Aziz pulang daripada warung Pak Samad kerana YB belanja makan. Kak Limah dan Aziz telah berbual beberapa isu seperti isu kawalan bapa dan Aziz akan pulang pada lusa. Babak
Dan skrip penambahan yang ketiga adalah pada minit ke-12 sehingga 12 minit dan 40 saat. Babak di mana Haji Tamin dan isteri pergi menunaikan solat subuh di masjid walaupun keadaan hujan sangat lebat. Babak ini juga berlaku perulangan pada minit ke-29 dan 33 saat sehingga 31 minit dan 44 saat. Penambahan skrip dan babak yang keempat adalah pada minit ke-17 dan 26 saat sehingga 29 minit dan 32 saat. Babak ini menceritakan kehidupan keluarga Haji Tamin sebelum isterinya meninggal. Antaranya, bapa pergi ke pekan untuk bermesyuarat politik, Aziz mendapat surat tawaran kerja, isteri Haji Tamin memberitahu niatnya untuk membuat majlis kesyukuran untuk Aziz. Isteri Haji Tamin dan Kak Limah serta anak Kak Limah keluar berjalan bersama-sama di kedai pakaian dan di situ isteri Haji Tamin mula menunjukkan sistem sakit kepala. Emak demam dan anak-anak mula mengeluknya dan akhir sekali babak di mana satu keluarga pergi ke masjid bersama-sama. Penambahan skrip dan babak yang kelima adalah pada minit ke-33 dan 41 saat sehingga 36 minit dan 50 saat. Babak ini menunjukkan di mana isteri Haji Tamin meninggal dunia dan bapa keserangan menunggu di tepi kubur selepas tetamu bereda. Babak ini juga menunjukkan scene majlis kesyukuran tetap dijalankan walaupun keadaan yang kurang ceria. Penambahan skrip dan babak yang ke-6 adalah pada minit ke-37 dan 17 saat sehingga 39 minit dan 28 saat. Babak ini di mana bapa meminta usuk memanggil pomen untuk membagi kereta yang rosak. Dan bapa memberitahu bahawa bayaran yang dikenakan biar bapa yang bayarkan. Bapa membagi kereta itu dengan tujuan untuk memberi kepada Aziz. Bagi kesimpulan, secara rumusnya, adaptasi filem berdasarkan cerita pendek ini telah memenuhi ciri-ciri sastra yang telah ditetapkan. Dalam pada itu juga terdapat persamaan dan juga perbezaan bagi kedua-dua cara penyampaian. Namun begitu, intipati yang ingin disampaikan kepada pembaca dan juga penonton sampai dengan jayanya. Oleh itu, diharapkan agar pengkarya-pengkarya sastra selepas ini dapat mengembangkan lagi karya-karya tempatan agar dapat dinikmati oleh semua peringkat tanpa mengira usia dan kedudukan. Hal ini perlu dilakukan agar karya sastra sentiasa relevan tanpa ditelan zaman. Adaptasi karya seperti yang dibentangkan oleh kami ini juga penting agar generasi sekarang dapat menikmati keunikan karya-karya pada masa ini walaupun tidak mampu menelaah teks yang asal. Dengan itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sesiapa yang telah meluangkan masa untuk mendengar pembentangan kami ini. Setelah itu juga kami ingin menanggung kasih kepada Dr. Wan Asmah atas kesudian doktor untuk meluangkan masa bagi mendengar pembentangan kami ini. Oleh itu, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan antara rujukan yang kami gunakan sepanjang tempoh pembentangan ini dilakukan. Baiklah, itu saja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.